Dia punya iddah dia. Ada sihir setahun, sihir 2 tahun, nampak tak ya? Mensihirkan seorang perempuan sehingga jatuh cinta kepada kita, nampak tak? Tak lama. Ya, buatlah macam mana puja lah, buat apa begitu begini, banyaklah kaedah-kaedah yang dibuat sehingga perempuan tu jatuh cinta kepada kita, jadi isteri kita. Tapi dia ada iddah dia punya iddah dia. Ya, janji dia kadang 2 tahun. Lepas 2 tahun perempuan tu menduat pada kita dah. Nampak? Nak lari tak boleh jadi isteri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina habibina sayyidina Rasulillah wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdillah wa salawatullahi salamu wa alayhi wa alihi wa ashabihi wa kullu man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi al-qawi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudar, ikhwatul Islam, ikhwatul iman. Kita sambung lagi insya-Allah pada muka surat 21 ya. Jadi pada panggilan yang keempat daripada kalam hikmah yang ketiga, yakni antara keputusan yang kuat dengan qada dan qadar. Dari pengajian yang lalu kita mengambil kesimpulan bahawa kita harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita dalam hidup dan kehidupan kita. Kenapa demikian? Sebab meskipun bagaimana kuat keinginan kita atau maksud yang terkandung dalam hati kita dengan dorongan amal ibadah-ibadah yang kita kerjakan, namun tidak akan dapat memecahkan pagar-pagar ketentuan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rukun iman yang 6 perkara yang dituntut wajib kita menguasai ilmunya, wajib kita beriman dengan ke-6 rukun itu. Yang terpenting, yang maha terpenting adalah kepercayaan kepada Allah, keyakinan bulat kepada ketuhanan Allah, sanjungan penuh kepada ketuhanan, ketunggalan, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan kesimpulannya iaitu beriman kepada qada dan qadar. Apabila kita ada pegangan percaya kepada Allah secara langsung, maka akan kita dengan sendirinya mengimani atau rukun-rukun yang lain. Jadi ketentuan yang penting dalam rukun iman itu yang pertama sekali beriman kepada Allah dengan penuh keyakinan secara iman yang hakiki. Iman yang hakiki ataupun iman haqqan, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya perasaan jiwa kita itu akan ada satu kedudukan tahap ataupun taraf yang disebut sebagai iman haqqan, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahi wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu wazadahum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Hanya saja orang yang beriman, iman yang sempurna. Apabila disebut akan nama Allah, gemetar hatinya. Bila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, bertambah-tambah iman, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Yakni mereka yang menegakkan salat dan menginfak, membelanjakan daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka. Demikian itu mereka lah orang-orang yang iman haqqan, iman yang sejati, iman yang genuine, iman yang ori, iman yang
mantap sekali dalam jiwa sehingga dia tidak ada lagi pegangan sebulatnya melainkan percaya yakin kepada Allah segala segala perkara meletakkan kepada Allah dalam segala perkara, menerima keputusan Allah. Itulah artinya iman haqqan, ya. Jadi kita sampai kepada derajat itu, maknanya dengan sendirinya kita akan beriman dengan rukun-rukun iman yang lain akan datang sendiri kepada jiwa kita dan keimanan kita. Kita melihat dan berpendapat sesuai dengan ajaran tasawuf bahawa Allah telah memberikan kemuliaan karamah bagi para wali aulia Allah. Kehormatan, kemuliaan itu kewalian, karamah. Karamah ini bukan satu perkara yang membawa sebagai kemegahan, tidak, ya. Dia adalah merupakan sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala, sebagai suatu anugerah kepada hamba-hambanya yang pilihan, sebagai satu kemuliaan. Bukan seperti macam mukjizat nabi-nabi, ya, tak sama, ya. Jadi karamah ni adalah merupakan sebagai satu penghormatan, kemuliaan Allah kepada hamba-hambanya yang pilihan, di mana hamba-hamba ini ada dua sifat. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada perasaan takut kepada makhluk. Takut kepada makhluk, tidak ada sedikit pun bimbang takut kepada makhluk, dan tidak ada kebimbangan, duka cita. Tidak ada menjadi duka cita kalau kehilangan, kalau kekurangan urusan-urusan keduniaan, kehidupan keduniaan. Makhluk ni kalau apa-apa juga hilang daripadanya, tidaklah membawa apa-apa duka cita kepadanya, karena dunia ini adalah sementara, tidak kekal. Maka itu apa perlu kita bimbang untuk dunia? Apa perlu kita tongkatkan kehidupan kita ke kehidupan duniawi, sedangkan semuanya itu tidak kekal. Yang hanya kekal wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal zat Tuhanmu ya Muhammad yang punya kemuliaan dan kebesaran. Itu yang kita pegang. Karena itu maka kita lihat dan kita dengar kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada para walinya. Kita ni wali lah, kita kena jadi wali. Jangan baca wali satu pihak, ya. Kita mesti tuntut cari jalan jihad, mujahadah sesungguh-sungguh, sehingga kita dapat meningkat kedudukan kita sebagai seorang wali kepada wali Allah. Paling penting, ya. Tapi kita tak boleh declare kita wali. Aku ni wali dah tahu. Jangan begitu, tak betul, ya. Ya. Nah. Aku ni setengah wali ke, 3 suku wali ke. Nah, wali 3 suku ada. 3 suku wali tak ada. Nah, tu kena jaga. Baik kan, ya. Wali 3 suku. Itu tak betul. Jadi kita kena pegang. Jadi makanya kita mesti sampai kepada derajat yang kata wali ini tidak ada takut kepada makhluk, tidak ada bimbang. Dua perkara ni jangan ada dalam jiwa kita. Yang hanya kita takut kepada Allah, yang hanya kita bimbang kepada Allah. Bimbang apa? Bimbang 3 perkara. Pertama sekali bimbang kalau amalan-amalan kita itu tidak sampai kepada Allah, tidak diterima oleh Allah. Itu nombor 1. Bimbang yang kedua, supaya kita tidak ditekankan fitnah dalam kuburan. Kubur kita itulah paling membahaya. Kata Rasulullah, kalau terlepas azab kubur, azab akhirat tidak ada masalah. Azab kubur tu bagi lepas dulu, ya. Usahakan bagi lepas azab kubur, sehingga datangnya Rasulullah dengan rahmat memberi jalan kepada kita bagaimana untuk lari keluar daripada azab kubur. Banyak, ya. Banyak sekali jalan-jalan yang diberi oleh, yang dipimpin oleh Rasulullah, yang ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk berlepas daripada azab kubur. Banyak sekali, ya. Antaranya kehadiran tuan-tuan ni dalam majlis ilmu, ya. Kehadiran kita dalam majlis ilmu ni adalah taman syurga. Dengan sendiri kita terus duduk dalam taman syurga. Kalau matilah ni, la ni kita kembali kepada Allah. Kita masuk kubur, kita sudah jadi taman syurga. Ya, itu kenyataan memang jamin daripada baginda besar sallallahu alaihi wasallam. Orang buat kerja haji sampai di Madinah, sembahyang di Raudah, dia akan menikmatilah kenikmatan itu. Sembahyang di Raudah itu memberikan satu inspirasi kepadanya, ya, bahawa dia akan meneruskan kehidupannya, memenuhi masa-masanya dalam majlis ilmu. Sebab itu Nabi kata, apabila kamu berjalan, kamu bertemu Raudatul Jannah. Raudhul Jannah tu di Madinah ada kan, Raudhul Jannah tu, taman syurga, ya. Rasulullah nak bagi tahu, kata ini bukan taman syurga ini saja, bukan di Madinah saja. Bila kamu berjalan, bila kamu bertemu dengan Raudhatul Jannah, masuk singgah ke dalamnya. Itu
Jadi tanya sahabat lagi, ada lagi ke Raudhah Jannah dia lain selain daripada Madinah ni? Rasulullah kata ada, yakni majlis zikir, majlis tazkirah, majlis ilmu. Itulah ya. Sebab tu kita tengok orang alim ni, orang yang alim semua, ulama-ulama ni, dia suka duduk dalam majlis ilmu. Nak timba ilmu ni kerja urusan Allah. Nak bagi faham ilmu, nak timbakan ilmu, untuk memberikan ilmu tu adalah urusan Allah. Allah akan boleh, Allah sendiri nak mengalimkan kita ataupun nak menggunakan ilmu kepada kita. Ya, yang pentingnya kita berada dalam majlis Allah. Berada dalam majlis Allah, sentiasa hati dan jiwa kita bergantung kepada majlis ilmu. Maka kita akan perolehilah apa yang dijanji sebagai jannatul raudhah ataupun sebagai taman-taman syurga. Itu yang kita kendaki ya. Jadi maknanya selalu kita mesti ada harapan, mesti ada suatu pegangan, kerana majlis ilmu ini boleh menjamin kita 6 perkara besar. Ada 6 perkara besar. Kalau kita duduk majlis ilmu ni tuan-tuan, ada 6 perkara besar yang kita akan dapat, tidak akan dapat dalam majlis lain. Ya. Yang pertama sekali, umur kita berkat. Umur kita walaupun tidaklah panjang, umat Nabi Muhammad ni tak panjang umur. Ya, Nabi kata antara 60-70. Tolak 15 tahun belum balik lagi. Ya, tinggal 45 tahun. Tolak lagi 1/3 kita tidur. Tolak 1/3 lagi kita bekerja. Tinggal 1/3 yang amal ibadat. Ya, tak banyak mana pun. Tapi yang kita nak berkat. Kalau berkatan itu tidak ada, maka kita tidak akan buat apa-apa. Keberkatan ni maknanya kita seluruh umur kita tadi ini diberikan ganjaran pahala. Seolah-olah kita hidup macam beratus tahun. Ya, kerana diganda-gandakan dengan amalan-amalan kita. 10. Jamin paling minima prinsip satu kebajikan, satu amalan, satu kebaikan dapat 10 kebajikan. Itu paling minima. Paling rendah sekali. Yang lebih banyak sampai ke 100, sampai ke 700, sampai ke 1000, sampai ke 100,000, sampai 900,000. Ya, Masya Allah. Ya, buat begini dapat semua janji-janji yang kata Nabi. Alhaakumut takasur, baca surah tu sekali, ya, 1000 kebajikan. Sekali baca Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir sampai anin na'im, 1000 kebajikan. Senang-senang. Nah, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali 2 juta kebajikan. Masya Allah. Ya, la ilaha illallah ahadan wahidan samadan lam yattakhidh sahibatan wala walada wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 100,000 kebajikan. Masya Allah. Sekali baca 10 kali lah. Yang tu kena baca 10 yang sebut tadi ini. Jamin hadis sahih. Ini makna kata Allah begitu sayang, kasih kepada hamba. Dia nak bagi syurga kat kita. Dia nak bagi taman syurga. Dia bagi jalan mudah hanya dengan guna lisan. Dan di masa yang sama memberi kebaikan kepada jasad dan roh kita, hati nurani kita, jiwa dan nafsu kita. Masya Allah. Ya, ini yang dikehendaki. Masya Allah. Semua ini Tuhan buat dengan kehendak Dia. Apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Masya Allah. Itu artinya. Ya. Kita sambung lagi. Jadi makanya semua pun demikian. Namun qadar dan qada Allah tidak dapat terlampaui. Kita usun, kita rancang, kita atur, kita buat macam mana sekalipun dengan penuh hemat, penuh pemerhatian, penuh dengan pengawalan, dengan ilmu, ya. Tapi pagar qada dan qadar Allah kita tidak dapat memecahnya. Nampak ya? Dia didahului oleh qadar Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya kami jadikan tiap-tiap sesuatu dengan qadar, Tuhan kata habis. Maknanya kita tak dapat melampaui qadar. Ini akidah kita secara langsung, secara putus. Akidah kita mesti sampai ke tahap itu. Maknanya dalam keadaan mana kita buat pun, apa yang kita lakukan, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Bukan kehendak kamu tetapi kehendak Allah, Tuhan yang mentadbir seluruh alam, termasuk alam kamu, alam jasad kamu, alam ruh kamu, alam akal kamu, alam jiwa kamu, semuanya Allah kuawali, Allah kuasai. Itu kita kena pegang kepada tahap yang paling maksimal dalam akidah kita. Wallahu a'lam. Ya.
Berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguh pun demikian, namun qadar dan qada Allah tidak dapat terlampaui. Segala sesuatu dalam alam ini adalah menurut kehendak dan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sebut pada minggu sudah, kita ada dua qada dalam perbahasan ilmu ni. Kita ada dua qada yang disebut oleh ulama. Pertama qada mu'allaq, kedua qada mubram. Jangan lupa, ya, qada mu'allaq, qada mubram. Qada mu'allaq semuanya ada di Lauh Mahfuz. Ya, di Lauh Mahfuz tu maknanya ada qada mu'allaq dan ada qada mubram. Sebelah dia bagi dua tu. Lauh Mahfuz tu dia ada dua bahagian. Satu bahagian dapat dilihat dan diberikan satu laluan yang luas kepada Sayyidina Mikail. Itu beriman kepada malaikat tu. Baru kita tahu tugas Mikail ni besar. Dia akan berada di sebelah. Itu qada mu'allaq. Dia akan jalankan rancangan-rancangan qada mu'allaq. Ya. Ya. Hari ni satu orang boleh makan, katalah contoh kita habaklah pagi ni dalam mu'allaq tulis kata orang ni akan diberikan 2 keping roti canai, betul tak? Ya, tu. Nah. Itu dia punya rezeki pagi ni. Tapi dia nak telan masuk, boleh masuk banyak mana? Ya. Hanya secubit tak boleh masuk lah, ada masalah kesihatan, tak boleh telan. Yang boleh masuk secubit tu adalah qada mubram. Nampak tak? Yang 3 suku tak dia masuk tu qada mu'allaq, habis. Bukan dia punya. Ya. Kena bagi siapa makan? Mungkin kucing-kucing yang ada situ akan makan. Nampak tak? Mungkin binatang-binatang yang liang, yang buah akan makan. Rezeki depa pula. Nampak tak? Macam itulah. Ya, qada mu'allaq. Hari ni kita ditakdirkan perbelanjaan kita hari ni RM200. Hari ni kita cakap RM100, tak ada puluh-puluh lah. Ya, makan pagi RM50. Ya, RM200. Qadar. RM200 itu takkan kita kan, ya. Yang kita makan mungkin daripada RM200 itu mungkin hanya kita makan RM30 saja dalam satu hari ni. Ya. Lagi 170 siapa punya? Mungkin sahabat kita punya, kawan kita punya, keluarga kita punya. Nampak tak? Yang bukan kita punya tu adalah qada mubram. Nampak tak? Yang bukan kita punya. Yang ada, yang bukan kita punya tu qada mu'allaq. Yang kita punya tu, yang kita boleh makan RM30 tu, itu qada mubram. Nampak tak? Ya. Rezeki apa? Dalam segi rezeki kita sebut pula. Yang kita boleh makan 30 dia panggil rezeki, rizqun madmun, rezeki yang dijamin. Masuk mulut kita boleh telan, boleh makan dalam perbelanjaan sehari RM30. 170 tu rizqun apa? Rizqun mamluk. Hanya kita milik saja, tapi bukan kita punya, orang lain punya. Nampak tak? Anda kena faham lagu tu. Jadi bila kita ada ilmu ni, tak ada masalah, tak ada bimbang. Apa nak bimbang? Itu yang kata tidak ada bimbang. Dengan ilmu, bukan hanya segala tak bimbang ni. Jangan bimbang saja tak. Jangan bimbang dengan ilmu, sebab aku faham. Ya, macam kita sebut bab rezeki tadilah. Ya. Hari ni kita nak kena belanja mungkin 300. Dalam Lauh Mahfuz tulis 300. Sianu. Mikail bawa 300. Dia bawa 300 bagi kita. Tapi yang kita punya tu hanya mungkin RM50 saja. Yang kita boleh makan, yang boleh gedam, makan minum dan bagai-bagai, ya. Termasuklah apa-apalah ubat-ubatan ke apa semua dalam RM50 saja. Itu mubram. Dia panggil rizqun apa? Rizqun madmun. Nampak kan? Jangan lupa tu rezeki ni, ya. Ni kita tak jumpa dalam kitab ni. Itu dalam kitab Minhajul Abidin. Ya, tuan-tuan buka dalam kitab Minhajul Abidin, adalah bab rezeki saya cakap tu. Ya. Kita kena ada kitab tu. Sebab tu ulama dalam tasawuf ni kita kena mengaji kitab tu. Mesti kena mengaji kitab tu. Baru kita akan nampak. Sebab tidak ada jalan ilmu yang disuruh oleh ulama melainkan dalam kitab Minhajul Abidin. Ya, kita tak mengaji di sinilah. Ya, kita kena pergi carilah usaha di tempat lain. Mana ada guru-guru mengajar kitab tu, kita mengaji. Ibu guru ni kena mengajar kitab-kitab tu lah.
Sebab itu ilmu yang kita nak sampai, ilmu penasaran yang wajib kita kena tuntut sampai ke situ. Ni duk baca kitab hadis 40, ya, hadis 40 tu betul lah, eloklah sebagai penyelesaian ilmu, tapi tidak menguasai ilmu sepenuh, ya. 40 akhir zaman dia duk baca riwayat tu, riwayat ni syama'il apa semua tu kan, ya. Ini adalah memberi erti kepada kita tak sampai matlamat ilmu yang kita kendaki. Kita nak sampai kepada ilmu ketuhanan tadi, ya. Mengenal, mengetahui urusan-urusan yang berlaku atas kita sebagai datang langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kita faham dulu ni kedudukan macam tadi saya sebut tadi. Tidak adalah lagi pada kita jadi bimbang lagi, ya. Kalau rezeki kita tak sampai, walaupun di tangan kita, kalau bukan kita punya, sebab kita ada rezeki maqsum, ada lagi maqsum di mana Allah bagi-bagikan, ya, untuk kamu siapa, untuk sekian-sekian. Dalam keluarga kita tu ada 10 orang, 10 orang tu ada bahagian-bahagian Tuhan dah tentu. Dia panggil rizqun maqsum, rezeki yang ditentukan, ya. 10 orang anak kita, 10 kerjaya dia tak sama, betul tak? Walaupun keluar daripada satu perut, datang daripada satu bapa, ya. Tapi 10 anak tu kerjaya dia tak sama. Ada yang boleh jadi guru, ada yang hanya boleh sekadar berniaga, ada yang boleh jadi seorang pengusaha, ada yang boleh jadi hanya sebagai pengajar, bagai-bagai, ya. Tidak sampai kepada ada tahap nauzubillah boleh jadi seorang pencuri, nampak? Ya, macam-macam lagi. Ya, dia maknanya Allah bahagi-bahagikan, ya, bahagi-bahagikan kepada kehidupan mereka ini. Yang mencuri-mencuri ini, Allah jadikan si pencuri ini ambil harta-harta yang tidak halal. Faham tak? Pencuri itu bukan bagus, tak baguslah punya pencuri. Tapi pencuri ini kerja dia apa? Ambil harta-harta yang tak halal. Dalam rumah kita ada harta yang tidak halal. Masa kita kerja dulu kot mungkin, ya, kita claim overtime palsu, nampak tak, ya. Kita makan gaji kita tidak seimbang dengan masa tugas kita, ya. Ada jadi rasuah dan sebagainya kan. Harta-harta tu ada dalam rumah kita, dia akan hilang. Kalau Allah kasih kita, dia nak kita jadi hamba Allah yang soleh, dia nak bawa kita kepada syurga, Allah kena bersihkan kita, betul tak? Bila nak bersihkan kita, harta termasuk harta yang ada dalam rumah kita tu akan dihilangkan. Siapa nak ambil? Orang saleh nak ambil? Pencuri lah kena ambil. Sebab tu ada pencuri, betul tak? Tapi bukanlah pencuri itu bagus, ya? Faham, ya? Jangan berkata bujuk ada pencuri, yang kita lagu tu tak betul, ya, no? Tak cerdik lah kita, ya? Jadi harta-harta yang hilang tu, ya, kita nak pergi makan, nak balik kampung raya lah begitu begini, tinggal rumah, walaupun kita serah kepada Allah lagi senang Tuhan bekerja, betul tak? Balik-balik rumah kosong, nampak tak? Rumah tak ada, kosong habis. Jangan pergi kata aku dah baca doa, dah baca kawalan doa, mula dengan bismillah, keluar dengan tawakallah pun hilang, ya. Jangan kata begitu. Ya, yang benarnya Allah nak bersihkan kita. Ada benda yang kotor. Jadi kalau hilang, maknanya kata kita syukur pada Allah. Tapi kita tak kata syukur. Tapi hamba Allah tu dalam satu hadis mengatakan, Allah kata apa? Allah senyum. Allah pun senyum juga. Ya, senyum ni bukan secara majazi, ya, senyum, ya. Bukan Allah tu zat macam kita boleh senyum. Maknanya kita Allah gembira. Dan jadi takjub, ada hamba-hambanya kalaupun ditimpa bala, alhamdulillah dia kata. Nampak? Walaupun ditimpa bala ke atasnya, dia kata alhamdulillah. Sebab dia itu satu kelepasan, satu najiyah, satu kelepasan, ya. Itu yang kita baca salawat Nabi, salawatut tunjiyah yang kita baca sebagai awalan untuk doa, kan. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tadbir jamil hajat. Bagus salawat tu. Salawat tu dimula untuk doa. Nak baca doa selamat, doa apa pun mula dengan salawat tu. Sebab dia ada dalam tu semua, dalam tu, ya. Kita baca salawat tu, Allah akan bimbing kita bawa, ya. Saya ingat dulu imam besar Masjid Negara, Allah yarham, Datuk Haji Syahir apa, muka macam Sultan Kedah dulu, ya. Ingat rupanya Sultan Kedah arwah tu. Sultan Abdul Halim, ya, muka dia macam tu, ya. Syekh apa, Datuk Ahmad Syahir, imam besar Masjid Negara. Dia baca doa belakang doa sembahyang, dia baca selawat tu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina bi jam'ahu wal afat wa taqut bi jamil hajat wa tutahhiruna biha min sayyi'at sampai habis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillahi alamin. Habis. Imam besar baca doa banyak tu kan. Rupanya segala isi doa ada dalam tu, dalam selawat tu. Sebab panggil selawat tunjiyah, selawat kelepasan, melepaskan kita daripada segala macam bentuk. Kalau kita miskin, dia lepas ke kemiskinan kita buang. Kalau kita ini bermasalah, dia buang masalah-masalah yang menyakitkan kita. Ya, kalau kita ada kesempitan, dia buka pintu-pintu keluasan rezeki. Nampak tak? Kalau kita jahil, dia buka pintu-pintu ilmu. Tu selawat tu. Nampak tak? Tapi imam-imam lain tak mengaji ke situ. Dia tak mengaji, tak pergi dengar mengaji, maka tak tahu selawat ni, tak baca. Dia baca selawat qulubiyah, selawat syifa. Selawat syifa baca siapa yang sakit dalam tu? Yang nak baca apa? Nampak? Tak reti, tak nak baca. Selawat tu pun kita kena mengaji juga. Ya. Ulama susun selawat-selawat ni, walaupun bukan daripada Nabi SAW, adalah untuk membawa masyarakat Islam ni kepada satu jalan yang sempurna. Itu kedudukan. Jadi selawat ni bukan semua selawat. Dia punya matlamat dia sama, tujuan tak sama. Jadi kita kira macam tu lah tuan-tuan lah. Jadi pendek kata yang saya sebut tadi ni, kisah pencuri tadi lah, macam masalah adanya. Macam tu kita kias kepada syaitan, kepada iblis. Ya, Allah buat iblis itu ada hikmah besar, kita tak faham. Ya. Bila Allah buat iblis tadi ni, baru kita tahu jalan sesat. Yang kata tadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin tu, itu jalan-jalan iblis lah. Nampak tak? Dia punya koordinator siapa? Koordinator kepada iblis ni, kepada jalan-jalan iblis ni, Yahudian, Nasranian, dua. Yahudi, Nasara. Nampak tak? Mereka lah yang melancarkan ya program-program untuk menjana keiblisan. Itu kita nak faham tu ya. Jadi pendek kata, bukan perkara yang dibuat oleh Allah sia-sia. Semua je betul. Okay? Semua je betul. Macam kita buat kisah juga lah ya. Allah nak bagi rezeki. Semua kerja bukan ada kerja ketuk kereta. Macam doktor-doktor ni kerja rawat kan. Takkan nak rawat orang sihat, rawat orang sakit lah. Tapi dia tak akan doa kepada Allah, ya Allah hari ni taklah 100 orang sakit. Tak begitu kan. Tak. Ya. Dia doa lagi bagi semua sihat. Ya. Tapi kita mesti sakit. Kalau tak sakit, maka orang manusia dia datang jumpa dia. Ya. Tiap-tiap orang datang sakit tu, doktor tolong rawat tadi ini, maknanya jangan secara tak langsung rezeki kepada doktor-doktor ni adalah melalui orang sakit. Dia makan hasil orang-orang sakit. Betul tak? Dia tak makan hasil orang sihat. Orang ketuk kereta, kan duduk di pihak kereta, cak kereta tu, dia makan hasil apa? Hasil orang-orang yang makan lebih aksiden. Betul tak? Orang mengalami kemalangan, kena cari dia. Tak itu. Kalau kita ada iman tu senang. Saya kena cerita tu. Kereta saya orang pantai pum belakang, nak pergi mengajak. Masa tu lama lah cerita lama ni. Berutuh kereta belakang. Nampak? Turun-turun Allah. Saya pergi mengajak ni. Ya. Kereta boleh berjalan lagi lah. Tapi tak apalah. Dah nak buat macam mana, saya pun tak kira jugalah. Dia pun tak apalah apa-apa pun cik beritahu kat saya lah. Orang kita jugalah yang berutuh tu. Ya, jadi dia berutuh tu untuk menghasilkan satu rezeki kepada satu pihak. Allah hantar dia main berutuh saya tu nak bagi rezeki kat satu pihak ketuk kereta. Tak itu. Jadi saya bawa pergi ke orang ketuk kereta. Yang ketuk kereta pun kena kata, Allah ustaz kah? Tapi dalam hati dia kata apa? Syukur rezeki main. Dia lah. Dia ada dua. Dalam hati dia satu, kesian kat ustaz ni, kena berutuh kereta. Hati kedua, ada rezeki kat aku yang ni. Nah, ni anak-anak sekolah ni. Tak itu tak? Kita yang bawa wasilah tu kena faham lah. Kena ada nama ketuhanan tu. Rezeki dia aku pegang. Rezeki apa kita panggil? Rezeki mamluk. Kita memiliki rezeki dia. Sampai masa kita kena bagi kat dia. Nampak? Kita tak boleh makan semua. Bukan kita punya. Jadi semuanya bukan kita punya. Pada hakikat semua Allah punya. Sebab tu dia atok ikut suka dia. Itu artinya kita kena faham takdir ni, ya. Boleh betul tak? Jadi maknanya kita tak akan marah kepada orang potoh kita tu, dan kita pun tidak terugi bagi ke orang yang, sebab kita tahu kita sebagai koordinator. Manusia ni mestilah kena alaikum bil jamaah, kena berjamaah. Jamaah dalam
Sampai kita disuruh galak untuk ta'awadu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Wala ta'awadu 'alal ismi wal 'udwan, jangan berbantu-bantu tolongan dalam permusuhan dan juga dosa. Itu kena jagalah. Ini kita kena faham, ya. Jadi pendek kata, jangan menggalakkan kepada kefasikan, jangan menggalakkan kepada kemungkaran. Kita galakkan kepada ma'ruf dan kebaikan. Itu urusan kita kena buat, ya. Faham, ya. Jadi kita kena ingat di situ. Baik. Segala sesuatu dalam alam ini menurut kehendak dan izin Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Wa ma hum bidzarrin bihi min ahadin illa biiznillah." Mereka tidak dapat menghilangkan bahaya daripada siapapun terkecuali dengan izin Allah. Nampak tak? Ya. Kita tak boleh tolak mudarat. Pegang dua lah. Saya dah sebut pada minggu sudah, ya. Zikir nama Allah. Adarun nafi' huwa Allah. Bila jadi apa-apa pun, kebaikan ke keburukan, keluar itu dulu. Pertama, alhamdulillahi ala kulli hal. Baca yang tu selalu. Tuhan suka dengar. Jangan alhamdulillah saja. Alhamdulillahi ala kulli hal. Apa abang ustaz hari ni? Alhamdulillah kulli hal. Macam inilah keadaannya. Hal ni siapa? Allah pegang, bukan aku pegang. Hal dalam ni. Sebab tu dia panggil, ya, segala akhlak-akhlak yang baik ini masuk dalam kumpulan lisanul hal. Lisan jiwa, bukan lisan mulut. Nah, yang penting lisanul hal. Sebab tu orang Arab ni jumpa kita, kifalat. Kifalat itu di punya logat. Kaifa haluka. Di punya logat kifalat. Di peringkah, ya. Arab tu dia cakap orang macam kita, ya. Di mana? Di mana? Orang nak mengaji apa? Orang nak belajar bahasa Melayu. Kau nak belajar bahasa Melayu, pergi mengaji dulu tu, tak boleh faham. Di mana? Nampak? Tapi rumahnya hang nak pergi ke mana? Kalau kita baca surat betul, awak nak pergi ke mana? Panjang tak? Kalau baca bahasa Melayu betul. Kalau kita cakap kasar, mana habis? Nampak? Sound kita tu, dia punya dialek tu, lurah kita tu dah jadi lain. Macam tu lah, kan? Tak itu. Mai pula bahasa-bahasa yang tak pernah dengar lagi, ya. Belah-belah Tanjung lagi teruk, kan, ya. Dengar bahasa-bahasa Tanjung ni, lagi kita tak dipenin, ya kan? Tak dia. Tak gitulah. Betul lah. Baik, sambunglah kita lihat. Kerana itulah maka pepatah mengatakan sebelum ajal berpantang mati. Nampaklah. Nampaklah. Sebelum ajal berpantang mati, walaupun kita tahu kata ada ajal, tapi kita kena ada pantang yang kuat. Jangan mati. Bukan tak mau mati, jangan mati. Nampaklah? Mati dalam apa? Mati dalam kufur. Nampaklah? Itu artinya. Bukan takut mati, jangan mati dalam kufur. Sebab Allah kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati melainkan dalam Islam. Nampaklah? Kita kena perpanjangkan lagi lah. Bukan takut mati, jangan mati. Mati ini memang ajal, betul tak? Walikulli ummati ajal. Allah kata bagi tiap-tiap umat ada dia punya ajal, nak lari mana? Ya. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak akan diawali satu saat, tidak akan ditakhir satu saat, sampai masa tetap tepat, sharp on time, fix on time datang. Allah akan terus ambil kita tanpa akan tangguh-tangguh lagi, betul tak? Yang kita bimbang apa? Jangan mati, bukan takut mati, ubah kepada jangan mati dalam kufur. Itu dia. Takut mati dalam kufur. Baru betul. Bukan takut mati. Tambah sikit. Perpanjang sikit. Takut mati dalam kufur. Jangan mati dalam kufur. Mati ajal biasa dalam iman. Itu cantik dah. Faham? Boleh lah. Jadi apa juga yang berlaku kepada kita, apa kita sebut, ad-darrun nafi' huwa Allah. Yang memberi mudarat, yang memberi manfaat Allah. Nampak tak? Dapat apa-apa hasil beri manfaat kepada kita, kita buat dapat manfaat. Ad-darrun nafi' huwa Allah. Sebut lagu tu saja, ya Allah, ribu kebajikan turun atas kita. Pada kita berhubung dengan nama Allah, kita kenal Allah, kita masuk dalam tauhidul asma. Tauhidul asma. Nampak? Ya. Rububiyah ada 4. Rububiyah ni kita masuk, dia bukanlah bahagian dia ada 4.
pecahan itu kita faham tauhiduz zat pertama, tauhidus sifat yang kedua, tauhidul af'al yang ketiga, tauhidul asma yang keempat. Empat-empat tu kena ada, baru ada rububiyah. Baru kita Rabbi, Tuhan pakai doa naik ke langit. Nampak tak? Ya nisbah tu. Rabbi tu ya di hujung tu ya nisbah, ya nisbi dia panggil, ya. Dia mengikatkan kita dengan Allah, menarikkan kita tauhid, ikat sambung kepada Allah, dan kita terus menjalin hubungan kita dengan Allah, dan kita terus berada dengan Allah. Itu makna ya. Nah, ya di hujung Rabbi itu. Nah, ya tu ada titik apa? Kalau tak ada titik baca a. Wadduha ada ya belakangan. Nampak? Tak ada titik. Ada beza kan? Wadduha aja ada ya tu. Ya, waw dad ha. Ya. Waw dad ha, ya kena ada ya. Betul tak? Tapi baca apa? Bukan wadduhi. Wadduha, jadi dia baca alif. Itu kata ya tak ada titik. Ni ada ya titik ke ya tak ada titik yang cakap ni? Nampak tak? Rupa serupa, tapi baca lain, makna jadi lain. Nampak tak? Tak sama kan? Orang tu tahu tak kata tu betul ya apa ni? Duk ya ni ya ada titik ke ya tak ada titik? Duk mengaku aja. Tengok apa aku kata ni? Ya. Hang faham aku kata ni? Ya. Ni ya ada titik ke ya tak ada titik? Dah. Nampak tak? Kalau ya tak ada titik tak pakai. Pasal dia baca A, dia tak baca dengan I. Nampak tak? Begitu punya halus ya, kalau kita ambil nilai dia macam faham begitu. Jadi makanya apa disebut oleh Allah sebelum ajal berpantang mati, kata pepatah itu betul. Kita kena baca elok-elok Dan kata hikmah orang kita, langkah rezeki pertemuan dan maut. Langkah rezeki pertemuan dan maut di tangan yang maha kuasa. Cantik pepatah. Pepatah daripada hukama. Bukan daripada pujangga, pada hukama. Ya, hukama pujangga belum tentu hukama. Nampak tak? Ya, itu dah. Ya. Rasul tu nabi, nabi belum tentu rasul. Itu bezalah. Kan ya? Itu dah. Ya. Ya. Laki-laki itu jantan, tapi jantan bukan laki-laki. Ada juga kiranya, belum tentu laki-laki. Ya, dia jantan, bukan lagi sebab jantan itu betina. Dia pakai untuk apa? Untuk binatang, betul tak? Tak pakai untuk orang. Itu bahasa dia. Jadi nak kata kita lihat di sini langkah kita, maknanya usaha, ya, rezeki, pertemuan, berhasil. Pertemuan tu kehasilan kita dapat, ya, dan maut tangan Allah. Memang Allah pegang 100%, sebab bukan kita. Itu kita kena ada, ya. Mungkin kita bertanya, kenapakah seperti tukang sihir sampai ada hal-hal atau kejadian-kejadian yang aneh dan luar biasa? Apakah itu tidak dikatakan suatu kemuliaan? Ya, jawabnya, kalaulah kemuliaan diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya yang dicintai olehnya seperti mukjizat kepada nabi-nabi, karamah, wali-wali, tidak akan jalan kalau tidak dengan izin Allah, dengan qada dan qadarnya. Maka apakah lagi pada hal-hal yang datang daripada tukang sihir kerana kekuatan jiwanya yang didorong oleh maksiat dan mendurhakai Allah, lebih-lebih tidak akan jalan kalau tidak berlaku qada dan qadar Tuhan. Nampak tak? Tukang sihir itu pun di bawah Allah juga. Jadi dalam ilmu mantik dalam bab tauhid ni, ada beberapa perkara yang kita tahu masuk dalam kumpulan mencari adat. Khawariqul adah dia panggil. Ada satu bab dalam tauhid ni, dalam bahagian apa nama, logika, ya, logika, ilmu logika, mantik. Ada satu kumpulan dia panggil khawariqul adah. Itu kita dah sebut jugalah banyak kali sebelum ni. Kita ulang balik supaya kita dapat ingat balik ikatan dengan apa yang kita mengaji pagi inilah, ya. Pertama sekali mukjizat. Mukjizat ni adalah satu anugerah Allah kepada hamba-hambanya yang disebut sebagai nabi atau wali, nabi ataupun rasul. Ya, antara hikmahnya Allah memberikan kepada mereka ini untuk menegakkan kebenaran, untuk menjamin kebenaran, untuk mendedahkan kebenaran. Jadi tujuan mukjizat ini untuk membuktikan kebenaran. Sebab itu orang-orang kafir
Orang yang belum Islam ni, dia bila jumpa bersama dengan Rasulullah, kadang minta Rasulullah tunjukkan satu-satu raja Maghribi yang datang daripada Maghribi, ya, semata-mata kerana nak menghukum Nabi Muhammad. Sebab adalah orang-orang kafir Mekah ni pergi mengadu ke raja Maghribi ni, ya. Di tempat kami di Mekah ni ada seorang manusia yang mendakwa dirinya sebagai nabi, sebagai rasul. Dia bawa ajaran yang memecah belahkan kami. Nampak tak? Ajaran dia telah memecah belahkan kami dan cuba untuk menghilangkan pegangan tradisi kami menyembah kepada Tuhan-Tuhan kami. Dia telah membatalkan Tuhan-Tuhan kami, dia telah menghina Tuhan-Tuhan kami. Nampak tak? Raja Maghribi ni belum Islam lagi. Dia pun turun, mailah, atau aku jumpa Muhammad, aku ni jumpa orang ni, aku ni sepak dah. Nampak tak? Dia mai tu nak sepak Nabi, mai pada Maghribi, nampak, ya. Dia jumpa Nabi. Dibagi tahulah kepada Rasulullah, ya. Ada orang Yahbak, ya Rasulullah, raja nak jumpa dengan tuan. Rasulullah pun siap pakaian. Siti Khadijah siap jubah, bukan jubah, pakaian Nabi masa tu belum ada jubah lagi. Baju merah, Nabi pakai baju merah hati. Nampak tak? Khadijah buat, baju merah hati itu sunnah Nabi, ya. Kalau nak pakai merah, boleh, sunnah Nabi, ya. Tapi jangan pakai selalu, orang ni pening, sekali-sekali boleh, hari raya boleh, pakai baju merah hati. Tok Ibam bawa sembahyang raya pakai jubah merah tu, cantik, sunat tu. Kalau hari raya puasa lah, raya haji jangan, tu. Makanya begitu punya sayang Khadijah buat baik kat Nabi kan, kerana nak meraih seorang raja, nak jumpa dia. Tengok Rasulullah, ya. Ambil main tahap tu. Dia turun mari, Rasulullah bastul wajh. Satu di antara sifat Nabi bastul wajh. Tengok rupa Nabi aja kita dah boleh jatuh dengan terpedaya, dengan terpesona. Ya. Itu wajah Rasulullah. Raja ni tengok daripada jauh lah. Nampak? Dia keluar daripada kemah pergi sambut Nabi. Tadi nak sepak kan? Tak ada sepak. Ya. Begitu takjub sekali dengan tengok rupa Nabi, masya-Allah, rupa manusia ni luar biasa, dia punya bastul wajh, keluar cahaya muka Rasulullah tu, ya. Pegang tangan anak anda Muhammad, panggil hampir aku tu, tarik pegang tawak tangan, duduk sebelah dia. Nak tanya ke anak anda, betul ke anak anda buat lagu ni, tu dia. Nabi pun baca Al-Quran, baca surah apa? Surah Taha Nabi baca. Dengar lagu tu, dia beriman kepada Nabi. Tapi sebelum nak beriman, Rasulullah nak tengok betul tak? Sebab Rasul-Rasul ni dia mesti ada kelebihan. Kalau dia betul daripada Allah, Allah akan anugerah kepadanya apa-apa yang dia minta. Betul tak? Tolong belah bulan tu, yang pelik-pelik dia minta, bukan kecil punya benda, ya. Tuhan langit dan bumi yang mengutus kamu, ya Muhammad, tentu dia akan ikut, dia akan melayani apa juga kehendak dan permohonan kamu, kerana untuk menjalankan agama dia. Betul tak? Untuk membukti kata kebenaran, kata kamu ni Rasul, dan ada Tuhan yang menjalankan matahari dan bulan. Sebab Nabi baca ayat tu, dalam tu ada ayat mengatakan Allah menjalankan matahari dan bulan. Kalau Allah menjalankan matahari dan bulan, dia boleh belah bulan tu, betul tak? Dia minta pada benda yang betul lah, bukan benda yang salah. Tapi dia minta tu benda berat, ya. Nabi pun tak kata apa. Terus Nabi pun tak kata apa, tak ada tangan doa dia gelap. Allah bagi gelap. Matahari turun saat, nampak tak? Matahari tu bergerak dalam segi pergerakan, dah slow sikit pergerakan dia, jadi malam, nampak? Tidak. Baru boleh keluar bulan atas Jabal Kubis tu, ya. Ya. Doa lagi kepada Allah, sebab bulan tu sebelah duduk situ, sebelah turun. Sebelah duduk di atas, nampak? Turun. Ikut tawaf lah, turun. Pelan kecil, masuk dalam badan Nabi, ya. Masuk dalam badan Nabi tu, keluar balik. Dia tangkup dia. Tu dia cerah balik lah, matahari turun ke tempat dia balik. Waktu tu waktu asar. Waktu berlaku tu waktu asar. Ya, nampak. Terus beriman kepada Nabi. Nampak lah. Dia balik lepas 2 bulan, dia hantar mari harta 70 tong permata dengan emas apa semua, hantar kat Nabi. Ini anak anda Muhammad punya, Rasulullah. 70 tong
Nabi lah orang paling kaya di dunia. Nampak? Nabi kata apa? Korek benda ni tanam. Tanam di Jabal Qubis tu. Jabal Qubis tu kena tanam tu. Tanam di Jabal Qubis. Tanam. Ya. Kalau aku tak tanam benda ni, anak umat aku nanti bergaduh pasal dunia. Nampak? Tanam. Itulah sedikit rahsia yang kata tadi. Ini Rasulullah SAW tu bagaimana tu dipanggil mukjizat. Ya. Mukjizat. Ya. Ya Muhammad, kalau betul engkau ni Rasul, engkau panggil bagi pokok tu berjalan. Pokok kurma, bagi pokok tu berjalan. Pasal pokok tak ada kaki kan. Muhammad kata, Nabi kata apa? Hampir panggil pokok tu. Hampir kat pokok tu, hang kata Muhammad panggil dia. Tok Arab tu dia cakap, ya pokok, kata, no, Muhammad panggil. Cabut akak-akak berjalan. Dia lari ke kabut. Ya, mai depan Nabi, pokok naik syahadah, keluar suara. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Nampak dah? Ya. Macam mana? Kembali kamu pada tempat kamu balik. Nampak? Dia balik dekat kaum dia. Kena beriman, orang ni betul rasul. Nampak dah? Ya. Aku tengok mata aku sendiri. Apa ikut dah? Pakat turun dia kata, masuk hari itu saja agak 3,000 orang. Pasal pokok kurma. Itu mukjizat kita panggil. Mukjizat ni dia punya makna mukjizat, sadaqa 'abdi fi kulli anni. Telah benarlah Allah SWT daripada apa yang diberikan kepada aku tadi. Itu makna mukjizat. Sadaqa sadaqa 'abdi fi kulli ma yuballigh anni. Apa yang disampaikan daripada aku tadi. Ini makna dia, bukan hadis. Dia punya kita sebut sebagai definisi dia, ya. Itu yang faham. Yang kedua dikenali sebagai karamah lah. Karamah ni anugerah karamah, banyak karamah ni. Karamah ni ada 10 karamah. Ya. Tuan-tuan pun ada karamah masing-masing juga. Ada karamah Tuhan bagi ikut pangkat kita lah, tak sama karamah tu, ya. Sampai tahap karamah ni sampai boleh nampak benda-benda berubah lah, ya. Ada benda-benda boleh berubah yang dalam sifat dan sebagainya lah, yang berlaku kepada beberapa orang wali-wali Melayu di Malaysia ni, kita tengok kan, berlaku kepada wali-wali Melayu. Ada 7 wali Melayu Nusantara Melayu ni kan, yang zahir karamah-karamah mereka ditunjuk, ya. Antaranya Tuan Syekh Haji Ahmad Linggi, ya, pengasas Tarekah Muhammadiyah Ahmadiyah, ya. Dia pengasas tarekah tu. Macam macam mana tu kenali kita tu di karamah tu, ada karamah lah, ya. Pagi subuh sembahyang di masjid, zuhur sembahyang di Haram, nampak, asar sembahyang di Masjid Aqsa, kan. Maghrib mai balik. Dia tak abang lah, dia apa abang. Orang sana beritahu, nampak, kemarin ni mai sembahyang macam ni. Nampak tak? Itu dah. Abang ke orang pergi ziarah, masya-Allah, ya. Itu dah. Itu antara yang kata tadi ni, karamah Tuhan bagi kat dia. Bukan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan dia, ya. Karamah ni untuk orang tu, ya. Bukan untuk orang lain, ya. Tapi karamah ni boleh menolong lah, boleh menolong orang lain jugalah. Dia panggil, ya. Itu karamah dia panggil. Nombor 2, Allah boleh bagi kat siapa pun. Antaranya karamah yang paling rendah sekali, kita tergerak nak buat satu benda, Allah izin. Kita tidur malam, kita kata, ya Allah Tuhanku, aku nak bangun, geraklah aku bangun. Besok ada kuliah subuh ni, gerak aku bangun 4.30. 4.30 sharp dia gerak kita. Itu karamah, nampak tak? Nak tahu ada karamah tak karamah, buat juga, nampak, ya. Malam tidur, ya Allah, esok pagi aku nak sembahyang subuh, nak sembahyang tahajud, bangunkan hamba-Mu yang dhaif ini pada jam 4.30. Tutup jam gerak, jangan pakai, nampak tak? Nak pakai pun boleh jam gerak tu kan, kita pasang sikit, dia serentak, tapi kena bangkit lah. Tak bangkit, besok tak gerak dah lah. Dah tepat 4.30 dia gerak, confirm. Makna kita ibadat kita tadi tolong bantu kita. Sembahyang Isya kita tadi ni akan membantu kita bangun. Yang gerak kita tu sembahyang Isya. Sembahyang Isya kita Tuhan terima, dia hidup. Sembahyang Isya tu hidup, nampak kan? Sembahyang dia boleh cegah mungkar. Macam mana sembahyang boleh cegah mungkar? Kerana dia hidup. Kalau sembahyang tu mati, macam mana nak cegah mungkar? Sembahyang juga, mungkar pun buat juga.
Sembahyang tak boleh cegah. Kenapa tak boleh cegah? Sembahyang tu mati. Kenapa mati? Tidak ada roh. Apa erti roh? Tidak ada khusyuk. Habis. Nampak tak? Apa yang khusyuk dalam tu? Pertama, hilang ikhlas. Itu khusyuk. Ikhlas tak ada. Macam mana nak khusyuk? Ya. Kedua, hilang amanah. Amanah tidak ada. Tidak jujur. Ya. Yang ketiga, tidak ada ilmu ketuhanan. Ya. Yang sampai kepada tauhidul af'al. Kena sampai tauhidul af'al baru boleh khusyuk. Sebab tu orang tanya macam mana nak khusyuk sembahyang. Bukan senang nak jawab. Hang kena mengaji sungguh tu, kena committed dalam majlis ilmu, ya. Tu pertama kena ada ikhlas dulu. Ikhlas murni kena ada tu. Ikhlas. Nak ikhlas membenarkan Allah, membenarkan Rasul. Itu baru ikhlas. Boleh benar ikhlas. Nampak? Masih ragu-ragu dengan hukum, ragu-ragu dengan Allah, ragu-ragu dengan Nabi, macam mana nak ikhlas? Itu kena faham, ya. Kemudian amanah yang kedua, amanah diri kita, amanah kita dengan Allah, amanah kita dengan orang ramai, dengan manusia. 3 amanah tu kita kena bawa. Jujur. Sebab tu Rasulullah kata, awal perkara yang akan dicabut daripada manusia adalah khusyuk. Nampak tak? Dan awal ilmu yang akan dicabut daripada manusia, amanah. Nabi kata dah. Nampak tak? Itu kita nak fikirlah, amanah tu paling penting, ya. Kalau kita dah boleh bawa lagu tu, barulah kena pada tempat. Ketiga, kena ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu ketuhanan. Ilmu ketuhanan tu wajib kita kena mengaji, ya. Ilmu fiqh ni untuk nak menjurus kepada ibadat. Kita mengaji ilmu fiqh, ilmu tauhid sifat 20 ni untuk menyempurna kita punya ibadat. Nampak tak? Ibadat tu Tuhan nak terima. Kabul nak terima tu. Dia kena ada ilmu ketuhanan. Nampak tak? Ilmu ma'rifah yang kita mengaji ni, kitab ni. Nampak tak? Ya. Yang ni kita kena mengaji tu. Maknanya perhubungan kita dengan Tuhan apa sebenarnya? Segala-galanya kullu min indillah. Semua datangkan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat dia. Yang kedua, Allahu Samad. Allahu Samad. Itu kedua tu. Ya, semua sumbernya balik kepada Allah, semua sumber datang daripada Allah, semua sumber adalah daripada Allah. Itu panggil. Dalam jilid yang kedua kita dalam ngaji dulu kan, sebut zikir An-Nawawi kan. Ilallah wa minallah wa fillah wa billah wa ala Allah wa tawakkal ala Allah. Tu zikir tu kena ada tu. Zikir An-Nawawi. Tengok dalam Hizib An-Nawawi. Tentang buka Google boleh ada. Google. Tulis Hizib An-Nawawi, tulis Hizib Nawawi dalam Google ada. Tak payah minta kat saya. Ada orang punya inisiatif, bagus ada orang-orang yang inisiatif masuk ke dalam apa ni Google, kita boleh jumpa, ya. Type dalam Google, type Hizib, Hizib Hizib Nawawi, dia ni keluar rangkaian zikir tu. Amalkan zikir, bacalah, tengok makna dia sekali. Ya, Imam Nawawi susun sendiri zikir tu, ya. Zib Nawawi dia panggil. Ya, insya-Allah semuanya akan bawa kepada ketuhanan. Zikir tu bawa ke ketuhanan lah, ya. Tengok dia punya jalan-jalan. Jadi nombor 2, karamah. Karamah ni macam-macam tingkatan lah. Paling rendah tu lah. Maknanya kita boleh 3 rakaat tidur, boleh bangun tidur. Dah boleh bangun tidur, jangan kata pula aku hebat ni, aku jadi wali lah ni. Yang kata begitu pula lah. Hantar dah aku dah jadi wali dah ni. Jaga baik. Aku cakap apa jadi. Cakap nak jadi apa dah. Datang sifat hujub. Masuk hujub, rosak. Nombor 3 dia panggil apa? Dia panggil irhash. Irhash ni berlaku kepada nabi-nabi ketika mereka kanak-kanak. Rasul, nabi ketika kanak-kanak. Jadi perkara luar biasa kat depa lah. Macam Nabi Musa kan, baby kecil, ya. Periuk kosong, periuk tanah ayak kosong, tutup tak ada apa. Mak dia nak sorok daripada polis-polis Firaun ni. Ambil Nabi Musa, buah dalam periuk. Periuk kosong, tak ada apa. Cuma nak lindung, tutup periuk tu. Nampak lah. Ya. Mai kakak dia tak tahu. Dia tengok periuk duduk dalam situ, bubuh api terus. Tak tengok benda dalam tu. Nampak? Kebetulan periuk tu kosong. Selalu periuk tu ada ayak. Hari tu periuk tu tak buah ayak lagi, kosong tu. Mak dia boleh bibuh tu budak tu. Pasal periuk tu ada ayak. Si kakak duk tahu kata periuk ni selalu ada ayak. Jadi ayak tu kalau sejuk perangat lah. Tu aje lah. Pasang api. Nampak?
Dah dia balik balik Firaun, mak dia terkejut, ya Allah matilah anakku. Habislah. Buka perut dia duk main ayam, duk main daun dia. Ada 2 helai daun dia duk main kan daun dah. Duk main. Tu dia. Tu nah. Daun tu bagus untuk orang-orang penyakit bawasir. Daun tu lah. Ada daun tu. Tapi di Malaysia tak ada. Dia ada di Mesir ya daun tu. Bagus daun tu untuk, ada dalam bahasa Arab nama dia tu. Daun, kita pergi beli, dia buat kering, daun tu kering. Dia kata nama tu daun Musa. Nama daun Musa ya. Daun Musa. Untuk buang bawasir lah. Orang kalau bawasir dia rawat. Ya, kita makan dia insya-Allah. Dia kecut bawasir tu. Ada di Mesir. Kalau orang pergi Mesir mengaji, suruh dia balik daun tu, buat balik daun kering dia kering, dia balik kering lah. Proses macam daun sina maki tu. Sanak maki sanaul mak. Kita panggil Cina maki, Cina pun tak marah. Dia jumpa Cina, bagi Cina maki. Dia kata bila aku maki apa? Tak kata apa dah pakai. Sanak daun maki tu daun Cina. Nampak tak? Tu. Baik. Itu yang nombor 3, dia panggil irhash. Macam Nabi Ibrahim AS, mak dia pergi lepas, pergi buh di gua. Anak-anak berdua ni polis dia cari, polis Namrud dia cari ni. Ya, 6 bulan baru mak dia pergi tengok balik. Montel elok dengan 8 ekor singa keliling dia. Nampak? Singa tu dah jadi bantai dah. Nampak? Singa lah tolong duk asuh dia. Duk kilat elok ya. Gebu elok, bersih. Nampak ya? Dengan pakaian-pakaian siap dah. Tutup aurat. Duk isap ibu jari dia. Ambil sikit ibu jari dia, mak dia tu. Manih madu. Madu manih. Dah tu dia. Itu Nabi Ibrahim kita panggil irhash. Nabi Muhammad keluar daripada perut. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tu dia, nampak. Tu, siapa dengar? Ibu kepada Abdurrahman bin Auf. Ibu dia, mak Abdurrahman bin Auf yang sambut. Jadi bidan, nampak tak? Yang sambut tu Asia, Maryam, nampak tak? Tapi yang proses tu bidan tu adalah ibu kepada Abdurrahman bin Auf. Nampak tu, Nabi sayang Abdurrahman bin Auf ya. Tu dia. Jadi dia dengar, dia habaq kan, dia kata Nabi. Satu lagi lelaki pun dengar cerita tu. Bila ketika sembahyang, dia duduk di belakang Nabi, Allahu Akbar. Dia sendiri baca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila. Nabi habis sembahyang, Nabi tanya, siapa yang baca? Dia kata saya. Dia. Ketika hang baca, kata Allah buka 7 langit. 7 langit Tuhan buka, nampak? Gemar dia tu 7 langit, para malaikat sambut. Umar Al-Khattab dari belakang, dia kata, sejak aku dengar begitu, aku tak pernah tinggal dalam sembahyang aku. Tiap-tiap sembahyang aku baca doa iftitah. Itu dekat Imam Syafi'i ambil yang kita baca sekarang, nampak? Itu irhash Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian yang keempat kita panggil apa? Ma'unah. Ma'unah ni bukan ilmu belajar, tapi ilmu yang kita boleh, yang berlaku atas kita dengan satu perkara insiden yang kita tak dapat baca dan tak dapat nak ajak. Kapal terbang tu, helikopter tu jatuh, habis musnah hancur. Dia seorang boleh sangkut atas pokok. Nampak? Dia seorang boleh terlepas keluar, sangkut atas pokok. Yang lain semua habis musnah. Masuk hospital jugalah, kita pergi merawat dia. Cuba hang cerita lagu mana masa kapal itu meletup. Hang terjun lagu mana? Dia kata, aku pun tak tahu. Nampak? Ikut-ikut tu aku kira aku tak ada, dia kata. Tapi macam mana aku hidup, aku pun tak tahu. Yang tak tahu tu bukan kerja kita. Nampak? Cara mana nak keluar, itu kerja Allah. Jadi Allah menyelamatkan. Nampak? Ya, itu kita panggil apa? Kita panggil tadi Ma'unah. Nampak tak? Bukan Ma'unah pergi bawa M16 masuk hutan tu, bukan tu. Yang salah faham lah. Yang tu bukan Ma'unah lah. Tu kumpulan Ma'unah. Dia belajar satu ilmu ni macam ilmu pertahanan diri lah. Dia pakai kuih di tangan lah, orang jatuh. Kuih tangan, nampak? Tolak orang jatuh. Kita bawa parang lari sampai tetak dah. Dia tolak tangan dia, jatuh. Melambung. Nampak? Ilmu tu dia mengajak ni. Siapa? Amin. Allah yarham Amin. Dia bawa ilmu tu, kan? Mula betul-betul dia bawa.
Ya, seanak saya pun masuk semua dalam kumpulan tu ya. Dia boleh buat. Dia kena wirid lah, ada wirid, dia kena wirid nafas, wirid apa tu kena buat banyak cerita lah dah. Jadi masa nak bergaduh tu orang ramai mana pun dia kuih tangan jatuh lah. Kuih jatuh. Itu maunah ya. Ilmu tu satu ilmu yang diapakan ilmu maunah, tapi bukan maunah sebenarnya yang saya sebut tadi dia. Benda yang kita tak dapat jangka, kita tak boleh faham, tiba-tiba benda tu berlaku luar biasa dan kita pun tak boleh explain pada orang macam mana benda tu boleh berlaku dan bagaimana boleh terlepas. Ini kita panggil sebagai maunah lah ya. Itu. Dan yang keempat, yang ketiga, yang kelima dia panggil sebagai sihir. Sihir mengikut Syekh Muhammad Abduh Rektor Al-Zahar ada 12 macam sihir. 12 macam sihir yang telah dikenal pastilah, mungkin lebih pada tu kita tak tahu lagi lah. Sihir ni adalah sebagai satu benda yang mengubah pandangan mata kita. Dia panggil silap mata. Boleh faham? Bukan illusion tapi silap mata. Dia kalih ubah mata kita. Benda tu berhakikatnya macam tali, dilempak tali jadi ulang. Sebenarnya bukan ulang. Pandangan mata kita jadi iblis tu main peranan. Iblis main peranan menggambarkan ya tali-tali itu macam ulang. Sebenarnya dia bukan ulang, dia tali juga. Nampak tak? Itu dah. Termasuklah dengan memberi ancaman, memberi mudarat kepada orang ramai, kepada manusia seperti mana santau dan bagai-bagai lah. Itu masuk dalam kumpulan sihir. Sihir ni tak lama. Dia punya iddah dia. Ada sihir setahun, sihir 2 tahun. Nampak tak ya? Mensihirkan seorang perempuan sehingga jatuh cinta kepada kita. Nampak tak? Tak lama. Ya, buatlah macam mana puja lah, buat apa begitu begini, banyaklah keadaan-keadaan yang dibuat sehingga perempuan tu jatuh cinta kepada kita, jadi isteri kita. Tapi dia ada iddah dia punya iddah ada. Ya, janji dia kadang 2 tahun. Lepas 2 tahun perempuan tu menduat pada kita dah. Nampak? Nak lari tak boleh jadi isteri. Nampak tak? Sampai 2 tahun patah. Baru dia nampak kita ni siapa kita betul. Masa dalam 2 tahun tak nampak kita yang salah, nampak kita elok semua. Ya. Itu sihir dia bagi. Kadang-kadang setahun. Ikut janji dia lah yang dia mengaji dekat mana kan. Ya, itu dia. Macam juga ilmu toyol kan, ilmu mencuri duit. Toyol sama juga. Dia kena beli benda tu, kayu tu kayu. Ya. Kadang daripada tulang budak, anak sulung mati, tulang. Anak sulung mati tu dia ambil tulang dia lah. Tulang tu lah. Dia jampi puja. Bungkus kain simpan di rumah. Nampak? Duduk saat ni dia keluar toyol tu. Pergi curi lah duit. Kalau kita beli kayu tu 100 rial, dia boleh curi 100 je lah. Kita beli tulang tu 500, dia curi 500 je lah. Nampak? Kemudian kita kena bagi makan kat dia pula. Duit isap tetek tuan dia jantan, laki-laki, bukan perempuan. Perempuan tak boleh jadi tuan toyol. Perempuan jadi tuan pelesit. Nampak? Pelesit belalang pula kan. Itu masuk kumpulan sihir kita panggil kan. Na'udzubillah. Itu kita nak faham sikit-sikit. Semua tu ambil tahu je lah, bukan apa. Supaya kita dapat kenal pertahanan, kita boleh mengawal diri kita sendirilah. Ya. Jadi makanya dikata oleh musannif baik. Itu habislah. Kita kata kita terang ya. Baik. Masuk kata musannif. Maka dikatakan Nabi karamah wali-wali tidak akan jalan kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan qada dan qadarnya, maka apakah lagi pada hal-hal yang datang daripada tukang sihir kerana kekuatan jiwa dan sebagainya ya. Adapun hal-hal yang luar biasa kita lihat pada hamba-hambanya perenggan yang berikutlah. Ya, yang telah menyimpang kebenaran seperti iblis, syaitan, anak-anak buahnya baik para manusia atau lain-lainnya, maka kejadian hal-hal luar biasa pada mereka itu merupakan suatu penghinaan untuk mereka. Ya, bukan satu kebaikan, dia penghinaan kepada mereka. Sebab pada hakikatnya suatu waktu apakah di dunia atau di akhirat Allah Ta'ala pasti akan menindaknya. Macam ada kes seorang perempuan kan, pakai tutup aurat elok, nak atas mentah buka pakaian, nampak? Kan? Kes tu kan? Dia kena dakwah kan? Sebenarnya itu bukan menghina Islam, menghina diri dia sendiri. Dia buat benda tu nak hina Islam, sebenarnya bukan hina Islam, dia hina dia sendirilah. Dia tutup aurat, dia buka aurat, hina dia lah, bukan hina Islam. Nampak tak? Ini kata tadi ni yang dimaksud tadi, kejadian luar biasa mereka ini merupakan penghinaan untuk mereka. Ya. Sebab pada hakikatnya suatu waktu apakah di dunia atau di akhirat Allah pasti akan menindaknya, mengambil tindakan. Walhasil segala sesuatu adalah qada dan qadar, Tuhanlah yang berlaku dengan sebenarnya. Kerana itu kita boleh berikhtiar, berusaha, tetapi jangan lupa tawakal paling penting. Sebab itu wa ala rabbihim yatawakkalun. Saya baca ayat Anfar tadi di mukadimah. Ya.
Kepada Tuhan mereka bertawakal. Yang ini paling penting. Sampai kepada apapun, kesimpulannya jangan lupa balik kepada Allah, tawakal. Wa 'ala Allahi falyatawakkal. Kepada Allah saja aku bertawakal. Cantik. Ya. Penting kepada Allah kita bertawakal dan menyerah kepada Allah agar dia menentukan ketentuan-ketentuan yang baik buat kita, dunia kita dan ukhrawi kita. Buatlah. Bila kita sembahyang sunat apa? Sunat awabin ma'al istikharah. Dia panggil antara maghrib dengan isya. Dia ada awabin, awabin mutlaq, awabin hifdzul iman, awabin ma'al istikharah. Istikharah ni kita buat sembahyang 2 rakaat, sunat awabin istikharah. Itu aja. Baca qul ya Allah, cukup senang kan. Memang ada surah-surah dia terpilih, tentulah, tapi susahlah kita nak buat kan, nak buat juga hari ni nak buat. Kita nak hafal surah-surah tak jadi, tak buat pula lah. Baca qul ya Allah. Boleh. Kemudian di hujung tu dah habis kita bagi salam, minta baca doa Nabi. Ya. Ya. Allahumma khirli. Ya. Wakhtarli. Pendek ya? Boleh tak? Allahumma makhirli. Allahumma khirli wakhtarli. Itu hadis Nabi itu, sahih hadis. Allahumma khirli maknanya, ya Allah engkau tentukan bagi aku dan kau pilih bagi aku. Aku tak boleh buat apa. Nampak? Engkau tentukan bagi aku apa-apa yang akan berlaku dan engkau pilih bagi aku apa yang terbaik. Sebab Tuhan kata, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Nampak? Dia yang buat kamu, dia yang pilih bagi kamu. Tuhan kata. Nampak? Jadi kita sambut apa yang Tuhan tadi. Allahumma khirli, ya Allah khirli. Ya. Ya Allah, engkau tentukan bagi aku, wakhtarli, dan engkau pilih bagi aku. Aku nak makan pun engkau pilih, aku nak buat apa pun engkau pilih, aku nak pakai baju apa pun engkau pilih. Nampak? Sampai tahap tu. Sampai halusi. Ini doa Nabi, simple. Kalau kita nak sembahyang istikharah pun boleh baca dia untuk istikharah. Itulah jadi insya-Allah inilah penjelasan syarahan kalam hikmah yang telah tersebut di atas. Mudah-mudahan dan manfaat bagi kita sebagai salah satu pedoman hidup kita di dunia dan fana. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih nabiyil karim Sayyidina Muhammadil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.